yang tidur lagi, tidur. Okey. Okey, kita tengok untuk tajuk yang seterusnya. Bukan, masih lagi tajuk dalam bab 3. Okey, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. So, minggu lepas kita tengok cara nak cari kuasa 2 dengan menggunakan, tanpa menggunakan kalkulator dan juga dengan menggunakan kalkulator. So, minggu ni kita start dengan nak cari punca kuasa 2. Nak cari punca kuasa 2. Okey, buku teks muka surat 53. Okey, buku teks muka surat 53. Kalau kat buku teks lah. Okey. Okey, buku teks muka surat 53. Okey. So, kalau nak cari punca kuasa 2 bagi suatu nombor tu, awak, okey, awak just cari hasil darab dua nombor positif yang sama. Awak kena menyatakan nombor tersebut sebagai hasil darab dua nombor positif yang sama. Nombor positif itulah dia punya jawapan. Okey, contoh dekat sini tu ada contoh dekat sini. Kalau awak tengok di sini, punca 49. Punca 49, 7 darab 7. So, jawapan dia 7. Okey, yang ini 225. 225, 1.5 darab 1.5. So, jawapan dia 1.5. 1.5. Jangan pergi ambil 1.5 kuasa 2. Ambil 1.5. Maksudnya 1.5 ni adalah punca. Punca bila sebab apa? Sebab 1.5 kuasa 2 dia akan dapat jawapan 225. So, punca kuasa 2 bagi 225 adalah datangnya daripada 1.5. Okey, punca kuasa 2 untuk 225 datangnya adalah daripada 1.5. Sebab tu dia panggil punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Punca dari mana kuasa 2 itu? Okey, punca dari mana kuasa 2 itu? So, punca dari mana kuasa 2 dah dapat jawapan 225 ni adalah daripada 1.5 kuasa 2. Tapi jawapan dia awak just tulis 1.5 saja. Jangan tulis kuasa 2. Okey. Yang ini, punca 4/25. Punca 4/25 ni, 4 ni 2 darab 2. 25 ni 5 darab 5. So, datangnya daripada 2/5 kuasa 2. So, jawapan dia 2/5. Okey. Naiklah soalan macam mana pun. Katakanlah punca 81. Okay, punca 81 sama dengan punca 9. Okey, punca 9 darab dengan 9. So, jawapan dia adalah 9. Okey. Punca 144. So, 144 sama dengan punca 12 darab 12. So, jawapan dia 12. Boleh tak kelas? Hello, boleh tak? Boleh cikgu. Boleh, boleh. Okey. Hasil katalah soalan dia naik punca 0.09. Alamak, 0.09 ni tak boleh nak agak. Sebenarnya memang dia kata tanpa menggunakan alat teknologi ataupun tanpa menggunakan kalkulator. Tapi awak boleh tekan kalkulator juga. Okey, macam mana nak tekan kalkulator? Kat kalkulator awak tu ada simbol punca. Ni, macam ni. Tekan simbol tu. Awak tekan simbol ni. And then, awak tekan nombor ni, 0.09. Okey, bila awak tekan punca 0.09, awak akan dapat jawapan dia 0.3. Tapi jangan terus tulis jawapan 0.3. Ini salah. Awak tak akan dapat markah langsung walaupun awak betul. Jangan tulis macam ni. Okey, sebab bila dia kata tanpa menggunakan kalkulator, awak kena buat jalan kerja. So, awak kena buat macam ni. Punca 0.09 sama dengan punca 0.3 darab 0.3. So, jawapan baru awak boleh buat jawapan dia 0.3. Baru dapat markah kat sini dan juga sini. Okey, sebab yang ni bila dia sebut tanpa menggunakan kalkulator, awak kena tunjuk jalan kerja. Jalan kerja dia just sebab punca, tulis je nombor jawapan dia tu 2 kali. Itu saja. Okey. Contohlah punca 9/16.
So, bila awak tekan kalkulator, punca 9 per punca 16. Okay. Ingat ya, bila tekan punca 9 per 16, awak kena buat punca, sekejap ya. Awak kena guna AB per C tu. Okay. Awak kena guna AB per C tu. Bila awak tekan punca 9 per 16, awak akan dapat jawapan dia 3 per 4. So, daripada sini, bila awak buat, okay, awak kata, oh, jawapan dia 3 per 4. So, jalan kerja dia, awak buat punca 3 per 4 darab dengan 3 per 4. So, baru letak jawapan dia 3 per 4. Boleh ke tidak? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, saya teruskan. Okey, yang ni guna calculator. Okey, so ada dua kat sini. Yang ini yang saya ambil daripada buku teks. Daripada buku teks ni, calculator 570 MS ataupun yang seangkatan dengan dia lah. Tapi yang ini calculator 570 ES. Okey, kalkulator ni dia ada bentuk ni yang untuk pecahan. Okey, dan kalkulator yang ini pula dia guna untuk pecahan, dia guna yang ini AB per C. Okey, dia guna simbol button ni. So awak just ambil lah soalan yang mana satu pun. Okey, sekejap ya. Okey. Okay, so kalau untuk yang ni, untuk kalkulator ni awak just tekan 0.7, tekan punca, tekan 72. And then, yang ini, ES ni, yang dia bukan F. ES, dia S, ni titik ni, kalau kalkulator 570 ES, dia punya button dia adalah SD. Awak tekan button SD. Okay, awak tekan button SD. Okay. Okay. So yang ini awak just tekan, ini yang saya nak bagi tahu. Sebenarnya soalan bila guna kalkulator, dia ada yang ini. Betul kepada 3 tempat perpuluhan. Ataupun yang ini pula dia minta 2 tempat perpuluhan. Apa maksud 3 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan ni? Saya ambil satu contoh daripada semua ni. Saya ambil contoh B. Okey, saya ambil contoh B. Punca 154.7 sama dengan bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan 12.4378. Saya ambil setakat tu saja. Okey, 12.4378. Okey. Contoh katakanlah dia nak okey, dia nak kepada 4 tempat perpuluhan. So daripada titik perpuluhan ni awak kena kira 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. So maksudnya setakat sini saja. So jawapan dia adalah 12.4378. Ini 4 tempat perpuluhan. Okey, itu adalah 4 tempat perpuluhan. Okey. Jawapan yang sama, soalan yang sama. Saya ambil soalan sama supaya awak mudah nak tengok. Kalau dia minta 3 tempat perpuluhan, maksudnya daripada tempat perpuluhan ni 1, 2, 3. Setakat sini saja. So, jawapan dia 12.43. Okey,
Awak tak boleh ambil macam yang atas. Yang atas kita ambil 8 sebab sebelah 8 ni 4 kurang daripada 5. Tapi yang ini 7. Sebelah 7 adalah 8. 8 ni adalah lebih daripada 5. So 7 ni akan jadilah 8. Okey, yang ini 3 tempat perpuluhan. Okey. Soalan yang sama. 12, jawapan dia 283, 784. Okey. Kali ni kita nak 2 tempat perpuluhan. Maksudnya daripada titik 1, 2. Okey. So setakat ni sahaja. So 12.4. Okey, tengok sebelah 3 tu lebih daripada 5. So 3 ni akan jadi 4. Yang ini 2 tempat perpuluhan. Okey. Kalau akan jadi 12.4 sebab sebelah 4 ni 3. So 4 ni kita kekalkan. Ini 1 tempat perpuluhan. Okey. So yang ini awak dah belajar waktu sekolah rendah. Okey, awak dah belajar waktu awak sekolah rendah. Okey, awak belajar dalam bundarkan tak silap saya. Okey, bundarkan. Okay, so nanti awak tengok balik tentang tempat puluhan ni, fahamkan macam mana konsep bundarkan itu. Okay, kelas? Okay, next. Menganggar kuasa 2, punca kuasa 2 suatu nombor. Okay, bila sebut menganggar, jawapan awak mestilah dalam nombor bulat. Awak tak boleh letak jawapan dalam perpuluhan. Sebab nama pun menganggar. Bila menganggar maksudnya kita anggarkan kat mana jawapan yang paling terhampir untuk nilai tersebut. Okey, yang ini bukan jalan kerja dalam buku teks. Saya nak awak guna jalan kerja dalam buku teks. Okey. Jangan risau, dalam nota saya memang dia punya, saya dah beritahu jalan kerja yang saya buat dalam nota saya tu yang dalam buku teks. Saya guna dalam buku teks. Okey. So macam ni, tengok di sini 2.3 kuasa 2. 2.3 kuasa 2 ni kalau buku teks muka surat 55. Okey, buku teks muka surat 55. Okey. So yang ni 2.3 kuasa 2 ni dia berada, okey, dia berada antara 2 kuasa 2 dengan 3 kuasa 2. So, antara 4 dengan 9. Okey, 2 kuasa 2, 2 darab 2, 4. 3 kuasa 2, 3 darab 3, 9. So, kita tengoklah antara 2 dengan 3 ni, yang mana paling dekat dengan 2? Confirm lah yang paling dekat dengan 2.3 ni adalah 2. Sebab tak sampai 2.5. Kalau 3 ni 5, maksudnya dia dekat dengan 3. Tapi sebab yang ni 2.3, maksudnya kalau awak tengok atas pembaris pun 2.3 tu lebih dekat dengan 2. So, bila lebih dekat, kita tak guna simbol sama dengan ya. Kita guna simbol ni. Saya panggil berombak ni. Sama dengan berombak ni. Okey, sama dengan berombak ni maksudnya menghampiri. Okey. Ataupun hampir. Hampir kepada. Okey, jawapan dia tu lah. Hampir kepada. Okey. So, 2.3 kuasa 2 ni hampir kepada 2 kuasa 2. So, hampir kepada 2 kuasa 2, 2 darab 2. So, 2.3 kuasa 2 ni hampir kepada 4. Okay. So, kalau ikut dalam buku teks, kat dalam buku teks, awak tulis je. 2.3 kuasa 2. Okay. 2.3 kuasa 2 hampir kepada, sebab kita dah buat macam ni. Okay. So, kita dah buat macam ni. So, tengoklah. Hampir kepada 4. Okey, anggarkan ni banyak soalan ya. Awak kena tengok contoh-contoh soalan yang ada untuk anggarkan. Okey. Dalam buku teks pun ada. Okey. Anggarkan ni, bila awak nak pilih nombor bulat yang terhampir, kalau untuk SAR tak ada masalah. Katakanlah contoh, katakan soalan dia 4.3. Tak mau 4.3. 4.7 kuasa 2. So 4.7 kuasa 2 ni antara 4 kuasa 2 dengan 5 kuasa 2. Okey. So 4.7 ada antara dua nombor ni lah. Okey. Ataupun
13 point, tak 13 lah, saya ambil 13 terus. 13 kuasa 2. So 13 kuasa 2 antara, okay, antara 13 13 kuasa 2 pula. 13 kalau 13 kuasa 2 dia antara 10 dengan 20 kuasa 2. Okey, 13 kuasa, kalau 13 kuasa 2. Tapi kalau dia naik 13.5 kuasa 2. Yang ni antara 13 dengan 15. Okey, 13 kuasa 2 dengan 15 kuasa 2. Okey. Boleh? Sebab yang ini bila awak naik yang ni, awak boleh terus tekan kalkulator. Okey? Awak terus tekan kalkulator. Tapi kalau naik soalan lebih daripada 20. Okey, maksudnya walaupun dia 20.5 kuasa 2. Kalau dia, walaupun dia nombor perpuluhan, nilai dia selepas 20, awak jangan ambil nilai yang mana, okay, contoh katakan 24.5. Awak jangan ambil antara 20, antara 20 dengan 21. Jangan. Bila lebih daripada 20, awak terus ambil antara 20 dengan 30. Kalau 24.5 tu. Kalau contoh soalan katakanlah 34.7. So maksudnya antara 30 dengan 40. Sebab yang tu dah kira susah kalau kita nak congak. Okey, sebab kita soalan ni ada soalan anggarkan. Bila soalan anggarkan, awak kena anggap kata awak tak boleh guna kalkulator. Bila awak tak boleh guna kalkulator, jadi susah kalau nombor tu lebih daripada 20 untuk awak nak congak. Setakat 15 yang tu boleh lagi. Okey, so yang ni awak kena tengoklah dia punya apa? Dia punya orang panggil apa? Soalan yang diberi. Okey. Berbeza pula kalau berbentuk soalan ni punca. Kalau punca, cara paling mudah saya ajar kamu, awak tekan dulu kalkulator. Bila awak tekan kalkulator, punca 30 ni, okey, punca 30, awak akan dapat jawapan 5.4. Okey, saya bundakan kepada satu tempat perpuluhan. 5.5. Okey, daripada 5.5 ni awak tahu, oh punca 30 ni maksudnya jawapan dia lebih daripada 5. So bila awak nak anggarkan, awak kena cari punca untuk 5 kuasa 2 dan juga 6 kuasa 2. Sebab apa? Sebab jawapan dia 5.5 di antara. So maksudnya antara punca 5 kuasa 2 25 dengan 6 kuasa 2 36. Okey. So antara 5, punca ni 5 dengan punca 36, 6. So antara 5 dengan 6. So awak tengoklah antara 25 dengan 36, mana paling dekat dengan 30? Yang paling dekat dengan 30, walaupun dia angka 3, rumah dia puluh dia 3, awak jangan anggap dekat dengan 36. Sebab 36 ni bila tolak dengan 30, beza dia 6. Tapi kalau 30 tolak 25, beza dia 5 saja. So, maksudnya dia lebih hampir dengan 25. So, awak terus buat jawapan. Punca 30 menghampiri 5. Okey, hampir kepada 5. Hampir kepada jawapan 5. Okey, awak buat macam ni sahaja. Okey, tengok pada soalan dia. Okey, saya guna kaedah macam dalam buku teks. Okey, muka surat 55. Contoh dalam buku teks pun tak banyak. Sebab bila nak buat soalan macam ni, awak just kena make sure awak kena kenal pasti punca yang apa? Yang hampir kepada punca tersebut. Okey, punca yang hampir kepada punca tersebut. Contoh saya ambil katakan sekejap. Okay, contoh kalau punca
Diam je semua ni. Okey ke tak ni? Kan tidur ni. Kelas okey ke? Okey. Okey. Okey, katakanlah punca. Kita ambil yang paling mudah lah. 21. Okey, katakan punca 21. Okey, punca 21 ni. Okey, punca 21 ni. Punca 21 adalah. Okey, kita tengok dulu. Awak tekan kalkulator punca 21. Punca 21, awak akan dapat jawapan 4.6. Ini awak akan dapat jawapan 4.6. So, bila dapat jawapan 4.6, awak tahu, oh, dia antara 4 dan 5. Maksudnya, start daripada 4 lah. Okey. Bukan 4 apa. Maksudnya, 4 kuasa 2 dengan 5 kuasa 2. Okey. So, antara punca 4 kuasa 2, 16. Okey. Dengan 5 kuasa 2, 25. So, punca 21 adalah antara 4 dengan 5. Okey, punca 16, 4. Punca 25, 5. So, macam mana nak dapat apa? Nak dapat jawapan dia. So, awak tengoklah. So, punca 21, buatlah tanda ni sama dengan ni ataupun hampir kepada. So, 21 ni hampir kepada 16 ke hampir kepada 25? Kalau awak tengok, kalau awak tolak 21, tolak 16, 5. Okey, kalau, sorry. Kalau beza 21 dengan 25 ni pula 4. So, maksudnya dia dekat dengan 5. Kalau dekat dengan 5, maksudnya jawapan dia adalah 5. Okey. So, ini jawapannya. Itu sahaja. Okey, sebenarnya ada marker lah kat depan ni. Marker. Punca 21 hampir kepada 5. Hampir kepada 5. Dalam buku teks pun guna simbol ni ya. Bukan simbol sama dengan. Simbol ni mewakili hampir kepada. Okey, katakan kita ambil contoh lagi. 40. Punca 40. Punca 40 adalah antara berapa? Kalau tekan kalkulator, punca 40. Punca 40 awak dapat jawapan 6.32. Okey, awak dapat jawapan 6.32. So, 6.32 ni maksudnya 6 kuasa 2 dengan 7 kuasa 2. 6 kuasa 2 ni 36. 7 kuasa 2 ni 49. So, punca 40 adalah antara punca 36. Okey, dengan punca 49. So, punca 40 adalah antara, nanti bila jalan kerja jangan buat macam saya. Saya sebab nak ajar, nak cepat kan. 6 dengan 7. So, maka punca 40 bukan sama dengan menghampiri ataupun hampir kepada. Okey, 40 dekat dengan 36 ke dekat dengan 49? Okey, tengok beza yang paling jauh. Kalau dengan 49 beza dia 4. Kalau dengan 36 beza dia 4. Maksudnya dekat dengan punca 36. Kalau dekat dengan punca 36 bermaksud jawapan dia adalah 6. Itu jawapannya. Itu sahaja. Okey, boleh? Boleh. Okey, saya teruskan. Cikgu. Ini menarap dua punca kuasa 2. Okey, kalau punca yang sama didarab bila dia didarab, maksudnya contoh macam tu, punca 6 darab dengan punca 6. Okey, punca 6 darab dengan punca 6, saya tunjuk cara saya ya. Saya ambil contoh. Ya, contoh katakanlah saya ambil punca kuasa 2 negatif 3 darab punca kuasa 2 negatif 3. So, sama dengan punca kuasa 2 negatif 3 darab negatif 3.
Kalau kita tak nak ambil yang inilah, kalau kita tengok yang ini kan, A darab B. Maksudnya A darab B. Maksudnya negatif 3 darab negatif 3. So, kalau awak belajar sebelum ni, waktu kita belajar mula-mula belajar punca, kalau awak tengok ni, kalau 81, 9 darab 9, jawapan dia 9. So, kalau macam ni, awak tengok, negatif 3 darab negatif 3. So, jawapan dia adalah negatif 3. Okay, maksudnya kalau dua punca yang sama, negatif 3 darab negatif 3, jawapan dia akan dapat balik diri dia sendiri. Okay, yang kita belajar mula-mula tadi. Kalau awak tak nak buat yang ni pun tak apa. Awak boleh tulis jawapan. Contoh, saya ambil lagi satu contoh. Punca 2/3 darab punca 2/3. So, awak buat. Oh, ini sama ni 2/3. Ini pun 2/3. Awak boleh terus buat jawapan 2/3. Boleh faham tak? Boleh tak? Boleh. Macam ini. 6, punca 6 darab punca 6. Punca 6 darab punca 6. Tak nak tulis ni pun tak apa. Awak boleh terus jawapan dia. Jawapan dia punca kuasa 2, 6. Okey? Macam yang ini. Punca kuasa 2, 6 pula. Jawapan dia 6. Macam ni. Okey? Ini tak. Ini tak. Yang ini pula, dua punca yang berbeza. Okey? Punca 2 darab punca 8. Awak boleh terus buat. Okey? Maksudnya, dia kat sini sebenarnya punca 2 darab 8. So, punca 2 darab 8, kita dapat punca 6. Punca 16. Punca 16 ni, awak tekan kalkulator je. Okey, tekan kalkulator. Punca 16, jawapan dia adalah 4. Okey, punca 16, jawapan dia adalah 4. Okey, contoh lagi. Kita ambil punca... saya nak ambil berapa ni? 4. Punca 4 darab dengan punca 9. So, punca 4 darab punca 9 sama dengan punca 4 darab 9. So, sama dengan punca 4 darab 9, 36. So, sama dengan, tekan kalkulator, punca 36, awak akan dapat jawapan 6. Ingat ya, awak tak boleh tekan kalkulator daripada sini. Sebab bila dia suruh cari hasil... Cikgu. Ya? Sorry late join. I forgot your class. Okay, it's okay. Okay. Sorry. Okay. So, bila dapat sini, 4 darab 9, dapat 36, tekan kalkulator. Jangan tekan daripada sini. Sebab apa? Sebab nanti takut awak kehilangan markah untuk jalan kerja. Sayanglah kalau hilang markah. Katakan sini satu markah, sini satu markah, sini satu markah. 3 markah. Kadang-kadang ada soalan, kalau awak terus bagi jawapan, katakan awak terus bagi jawapan, punca, awak tekan kalkulator, punca 4 darab punca 9, dapat 6. Awak terus buat jawapan 6. Walaupun jawapan betul, tapi tak ada jalan kerja, awak dapat kosong markah. Sayang ya. Sekarang kena berhati-hati, kena ingat ya, matematik paling penting adalah jalan kerja. Paling penting adalah jalan kerja. Dia tak, kalau soalan dia terus dapat jawapan, maksudnya kalau awak kata awak tengok markah dia 1, itu ya. Itu ya. Maksudnya mungkin itu bila awak tekan kalkulator terus dapat jawapan. Okey, tapi kalau lebih daripada 1 bermaksud itu ada jalan kerja. So awak kena letak jalan kerja dia. Okey. Okey, macam yang ini. Okey. 2/10 darab 8/10. So 2 darab 8 per 10 darab 10. Ini awak tekan kalkulator je. Tekan yang dalam saja, jangan letak punca lagi. Apabila awak tekan 2 darab 8 bahagi 10 darab 10, awak akan dapat 16/100. Okey, so jawab baru tekan punca. Okey, punca 16 AB per C 100 akan dapat jawapan 4/10. Okey, jangan pergi kecilkan. Tak perlu. Contoh, katakan lagi contoh dia. Saya nak ambil contoh apa ya? Sekejap ya. Okey, kata contoh lagi satu saya buat. Punca. Okey, mana dia ni? Punca 49/512 darab punca 8. So, kalau macam ni, sama dengan punca 49/512 darab 8. So, awak tekan kalkulator, awak akan dapat punca
tekan kalkulator je. 49 per 512 darab 8. Okey, so akan dapat 49 per 64. Okey, 49 per 64. So, sama dengan, okey, tekan kalkulator. Tekan punca 49, AB per C 64. Okey, so awak akan dapat 7 per 6. Okey, 7 per 6. 7 per 6 pula, sorry. 7 per 8. Okey, 7 per 8. Nah, ini jawapan dia. Okey, buruh. Saya padam sikit. Okey, jawapan dia 7 per 8. Baik. Okey, 7 per 8. Okey. Saya ambil soalan susah sikit je. Okey. Sekejap. Mana dia soalan dia? Dah termakan ruang kat sini. Okey, saya contoh soalan dia. Saya bagi punca. Okey, punca 243 per 1125 darab punca 5 per 3. So, bila dapat yang ni, awak just buat dulu. Punca. Okey. Yang ni, sebab ini darab kan, awak boleh terus darab. 243 darab 5 per 1125 darab 3. So, tekan kalkulator. Awak akan dapat punca 81 per 25. So, tekan kalkulator. Okey, tekan punca 81. Tekan punca. And then button 8, 1. AB per C 25. Awak akan dapat 9 per 5. Okey, ini adalah dalam bentuk pecahan tak wajar. So, tukarlah dalam bentuk pecahan wajar. So, 1, 4 per 5. Okey, itu jawapan dia. Boleh kelas? Boleh. Okey, baru 9.45 dah cepatnya masa. Okey, seterusnya. Okey, yang mana melibatkan kuasa dua suatu nombor. Okey, kalau melibatkan soalan penyelesaian masalah untuk kuasa dua ni, selalunya dia akan melibatkan luas segi 4 sama. Okey, ataupun isi padu kubus. Tapi tak ada kaitan lah pun. Ataupun sebenarnya ni bentuk kubus tu lah. Okey, maksudnya dia melibatkan segi 4 sama ataupun kubus. Sebab apa? Sebab sisi segi 4 sama dan sisi kubus ini adalah sama panjang. Okey, cuma segi 4 sama melibatkan panjang dan lebar. Tapi kubus kita ada panjang, lebar dan juga tinggi. Okey. Kebanyakan soalan adalah melibatkan luas. Okey, kebanyakan soalan adalah melibatkan luas. Okey, contoh tengok di sini, sebuah lantai bilik berbentuk segi 4 tepat. Okey, ada satu lantai bilik bentuk segi 4 tepat. Okey, ini bukan segi 4 sama ya, segi 4 tepat. Ukuran dia 6 meter darab 2.1 meter. Okey. Alamak, salah. Itu yang panjang kan, yang panjang takkanlah 2.1. Okey. Okey, 6 meter darab dengan 2.1 meter. Okey, lepas tu lantai ni akan ditutup dengan jubin segi 4 sama juga. Maksudnya contoh saya ambil macam ni lah. Okey, ini jubin. Okey, jubin. Segi 4 sama. Dia akan tutup lantai ni. Dan jubin ini, sisi dia, jubin ni bentuk segi 4 sama. Dengan sisi 0.2. Maksudnya 0.2 panjang dan juga 0.2 lebar. Okay, dia tanya berapakah bilangan jubin yang diperlukan untuk tutup semua
lantai ni. So, bila nak tahu, awak kena cari dulu apa? Yang ini, awak kena cari dulu dia punya luas lantai. Daripada luas lantai ni, baru awak tahu berapa banyak jubin yang diperlukan. Okey, awak kira luas lantai and then awak kira luas jubin. Biasanya awak kira dulu luas lantai. So, luas lantai sama dengan panjang darab lebar 2.1 darab dengan 6. So, awak akan dapat 12.6 dalam meter persegi. Ini baru luas lantai. And then baru kira luas jubin. Luas jubin sama dengan 0.2 darab 0.2 sebab dia adalah segi 4 sama. Ataupun awak boleh tulis 0.2 kuasa 2. Okay. So 0.2 darab 0.2 awak akan dapat jawapan dia 0.04. Ini adalah luas jubin. So bilangan jubin, ambillah luas lantai bahagi dengan luas jubin. Untuk dapat berapa bilangan jubin? Maksudnya 12.6 bahagi 0.04. Okey, 12.6 bahagi 0.04. So, awak akan dapat 315 keping jubin. Boleh kelas? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, saya harap kamu tak ada masalah lah sebab diam sangat ni. Lagi pula, lepas kelas saya ada kelas lagi kan? Tang. Oh, petang pula. Maksudnya habis pukul 10 ni habis kelas saya lah ni. Oh, okey. Tak apa. Okey, kita teruskan. Okey, suatu muka dinding yang berbentuk segi empat sama. Oh, lupa saya minta. Awak boleh lukis ya. Maksudnya kalau awak nak faham soalan tu, awak boleh lukis. Tak ada orang yang akan marah. Kalau dalam exam naik, awak nak lukis, saya tak akan marah pun. Tapi saya akan tengok jalan kerja yang ini jugalah. Apa-apa pun, jalan kerja yang ini yang penting. Okey, lukisan ni untuk awak merancang strategi ataupun awak nak memahami soalan tu nak apa. Okey, macam ni. Satu muka dinding yang berbentuk segi empat sama. Maksudnya dinding lah. Dinding tu bentuk segi empat sama. Okey, dinding tu bentuk segi empat sama. Okey, dinding tu bentuk segi empat sama. Yang mana panjang dia 6.25. Sebab dia segi empat sama, maksudnya panjang dengan lebar dia sama. 6.25, sini pun 6.25. Di bahagian tengah muka dinding tu, dekat tengah-tengah dia ni. Okey, kat tengah-tengah dia ni. Okey, dia letak poster. Okey, dia letak poster. Okey. Yang berbentuk segi empat sama juga. Panjang dia 1.2. Maksudnya panjang dan lebar dia samalah. So 1.2, sini pun 1.2. Muka depan yang tak ditutupi oleh poster itu, bukan muka depan ni maksudnya muka dinding lah. Yang tak ditutupi oleh poster itu telah dicat. Okey. Maksudnya bahagian ni. Ini yang saya lorekkan ni. Ini adalah bahagian yang dicat. Okey, ini adalah bahagian yang dicat. So, dia suruh cari luas muka dinding yang dicat. So, maksudnya awak kena cari luas satu dinding ni, tolaklah dengan luas poster. Sebab apa kena tolak dengan luas poster? Sebab poster ni tak kena cat. So, bila poster tak kena cat, awak kena buang lah. Bukan buang poster, buang luas poster. Okey, so maksudnya bila nak buat jalan kerja, awak buat dulu, awak cari dulu luas muka dinding. Luas muka dinding sama dengan 6.25 darab 6.25. Okey. So 39.06. Ambil 2 tempat perpuluhan. Jawapan dia panjang.
Jawapan dia 39.0625. Ambil je 2 tempat perpuluhan. 39.06 meter persegi. Okey. Ini luas muka dinding. Dan dia cari pula luas poster. Luas poster sama dengan 1.2 darab 1.2. So, 1.2 darab 1.2. Awak akan dapat 1.44. Sentimeter pula. Meter. Okey. Dia guna meter. Okay, tengok kalau buat ni kena hati-hati ya. Tengok dia punya unit yang digunakan. Okey, meter persegi. So, barulah awak kita dapat luas muka dinding yang dicat. Okey, luas muka dinding yang dicat sama dengan luas dinding 39. Oh, sorry. Okey, maksudnya 39.06 tolak 1.44. Okey, tolak dengan luas poster lah sebab poster tak kena cat. Bahagian dinding belakang poster tu tak kena dengan cat. So, kena tolak lah dengan luas poster. So, akan dapat 37.62 meter persegi. Okey, bila buat jalan kerja awak kena tulis ya luas muka dinding, luas poster, jangan malas tulis sebab itu itu awak punya jalan kerja awak kena tulis. Jangan terus tulis, awak jangan terus tulis 6.25 dan 6.5 dapat 39.06. Lepas tu awak buat sama dengan 1.2 dan 1.2 sama dengan 1.44. Nanti jawapan awak akan dikira salah walaupun kat sini betul. Okey. So, hati-hati. Bila nak buat, rajinlah sikit tulis. 39.06 ni sebenarnya apa dia? Okey, luas muka dinding. 1.44 ni luas poster. Okey. Ingat ya, awak bukan sekolah rendah dah. Awak dah masuk sekolah menengah. So, kena jalan kerja pun kena kemas dan kena detail. Okey, kena teliti. Okey, awak kena tunjuk itu untuk apa. Okey, boleh kelas? Boleh Okey, itu cikgu. sahaja untuk hari ni. Okey, dah habis dah. Ada soalan? Tak ada cikgu.